Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Fakullah bintu Syarin. Daripada kumpulan 5, kami akan membentangkan pandangan Al-Farabi tentang konsep kebenaran. Latar belakang kajian. Al-Farabi adalah tokoh yang termasyhur dalam bidang pemikiran dan falsafah. Beliau sangat berminat mengikuti aliran-aliran pemikiran daripada pelbagai ahli pemikir dengan tujuan untuk mendalami cara pemikiran dan pencambahan idea mereka supaya dapat melahirkan satu bentuk kesepaduan fikiran yang menolongnya mencapai puncak kebenaran. Penulisan ini menerangkan konsep kebenaran yang dikemukakan oleh Al-Farabi. Seterusnya, persoalan kajian. Siapakah Al-Farabi? Yang kedua, bagaimanakah Al-Farabi menghasilkan falsafah beliau? Apakah konsep kebenarannya? Objektif kajian. Yang pertama, menulis kisah perjalanan Al-Farabi. Yang kedua, cara penghasilan falsafah Al-Farabi. Yang ketiga, konsep kebenaran oleh Al-Farabi. Seterusnya, skop kajian. Merangkumi. Yang pertama, biodata, latar belakang Al-Farabi. Seterusnya, kaedah penghasilan falsafah oleh Al-Farabi, pandangan Al-Farabi tentang konsep kebenaran dan kayu ukurnya. Urutan literatur. Menurut kajian Ahmad Firdaus Muhammad Nur dan Khairunisa A. Syukur, beliau telah mengatakan Al-Farabi ialah seorang pelopor dalam sejarah awal perkembangan falsafah Islam di mana ia dikenali sebagai Farabisme atau Farabis. Nama saya Dona Najwa Nabilah binti Nur Azman, nombor metrik 1210502. Metodologi kajian merupakan perkara yang sangat penting dalam melakukan sesebuah penyelidikan. Kami sebagai para pengkaji menggunakan kaedah perpustakaan. Ia menjimatkan masa dan kos. Selain itu, ia sesuai digunakan dalam pembuatan kajian di bawah tajuk kami iaitu Pandangan Al-Farabi tentang Konsep Kebenaran. Ia juga berfungsi untuk memastikan objektif kajian tercapai. Para pengkaji mencari bahan-bahan yang diperlukan melalui jurnal-jurnal dan artikel-artikel di dalam internet. Pengkaji mengumpulkan data-data berikut dan menganalisis semua data yang diperolehi menggunakan kaedah analisis kandungan. Pengkaji membahagikan data-data tersebut kepada beberapa bahagian iaitu riwayat hidup Al-Farabi, karya-karya yang dihasilkan oleh beliau dan konsep kebenaran falsafah menurut Al-Farabi. Kajian perpustakaan berfungsi untuk mengukuhkan dan menjelaskan secara terperinci data yang sedia ada. Walhasil, kajian yang baik adalah hasil daripada kaedah-kaedah yang tersusun dan lengkap. Para pengkaji berharap agar kajian ini dapat mencapai objektif kajian yang dijalankan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Adib Syamal bin Nur Zaidi, nombor metrik 1210489, akan meriwayatkan sebuah kisah iaitu hidup Imam Al-Farabi. Nama lengkap Al-Farabi ialah Abu Nasr Muhammad bin Tarkhan Al-Farabi. Nama Al-Farabi diambil sempena nama tempat kelahirannya iaitu Farab. Beliau dilahirkan pada tahun 259 Hijrah, 872 Masihi. Ayahnya adalah seorang berbangsa Iran yang menikahi dengan wanita Turkistan. Oleh itu, Al-Farabi dikatakan seorang keturunan Turki dan ada juga yang mengatakan dia keturunan Iran. Al-Farabi dilahirkan di Wasij yang terletak dalam daerah Farab, Transoxiana di Turki. Sejak kecil, Al-Farabi gemar belajar bahasa, iaitu antara bahasa yang dipelajarinya iaitu bahasa Parsi, Turki dan Kurdistan. Selain beliau mempelajari bahasa-bahasa tersebut, beliau juga mempelajari bahasa Arab yang bahawa bahasa Arab ini beliau menggunakan dalam pergaulan sehariannya. Antara karya-karya Imam Al-Farabi. Karya-karya Imam Al-Farabi terdapat banyak, tetapi saya hanya mengupaskan 6 kitab saja, iaitu kitab Fi Al-Lughah, kitab Al-Musiki Al-Kabir, syarah kitab Al-Sama' wal-A'lam, kitab lahu fil A'ruya Al-Ru'yah, kitab Al-Sirah Al-Fadilah dan talik kitab Fi Al-Hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Abdul Mu'min bin Abdul Razak, nombor metrik 1210498. Seterusnya, konsep kebenaran Al-Farabi. Yang pertama, konsep kebenaran Al-Farabi ialah menterjemah dan menganalisis
Al-Farabi menutup ilmu falsafah dengan memberi penekanan pada bidang logik dan menulis semula komentari bidang itu disesuaikan dengan budaya masyarakat Arab dan agama Islam. Yang kedua, konsep tata bahasa dan logik. Al-Farabi cuba mengasimilasikan tata bahasa dan logik, tetapi logik dianggap sebagai undang-undang secara menyeluruh di mana jika ia diikuti manusia akan mencapai kejayaan. Yang ketiga, konsep kesatuan falsafah. Al-Farabi sebagai seorang ahli falsafah dan ahli sejarah sangat berwaspada dengan budaya pembahagian di dalam falsafah. Yang keempat, konsep ketuhanan dan agama. Di sini, Al-Farabi melabelkan Tuhan itu sebagai yang satu, the one, iaitu penggerak utama kepada semua putaran yang berlaku. Seterusnya, konsep punca utama, first cause, iaitu Tuhan. Al-Farabi berpendapat bahawa perkara-perkara abstrak termasuk alam ghaib dan ketuhanan adalah kebijaksanaan utama kepada seorang Rasul. Yang terakhir, konsep Nabi Raja. Ini menerangkan di mana Nabi Raja mempunyai hubungan terus dengan punca kebijaksanaan baginda iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya dari segi penyataan undang-undang dan wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman Ashraf Ulul Azmi. Nombor metrik 1210481. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Apa yang boleh saya rumuskan tentang Al-Farabi adalah beliau seorang yang menitik beratkan konsep menterjemah dengan menganalisa. Sesungguhnya Al-Farabi sangat pakar dalam bidang falsafah. Kita boleh lihat beliau membuktikan kejayaannya dalam metafizik, dapat menjalinkan tokoh Greek yang besar ke dalam sintesis yang satu. Seterusnya, kita dapat lihat implikasi terdapat dua bahagian iaitu positif dan negatif. Dari segi positif ialah seseorang itu dapat meluaskan akal fikiran dan juga memajukan konsep daya pemikiran dengan lebih pesat, dan hal ini dibahaskan oleh Al-Farabi dengan mengatakan ianya konsep mencapai kesempurnaan. Dari segi negatif pula, kita dapat lihat jika tidak mencari konsep kebenaran, ia akan mengakibatkan diri seseorang itu sentiasa dibelenggu oleh kejahilan. Hal ini menyebabkan ramai orang terjebak dengan perselisihan faham tentang sesuatu kebenaran. Oleh itu, antara cadangan yang dapat dikongsikan di sini adalah kita sewajarnya memberi kefahaman dengan cara menganalisis sesuatu penulisan. Selain itu, haruslah kita mengaitkan tata bahasa dan logik dalam perbualan agar tidak menjadi kesalahfahaman bagi pendengar. Sebagai contohnya, Al-Farabi membahagikannya dalam dua cabang, yakni tasawur dan tasdik. Dan dengan cara itu dapat memberikan penjelasan yang mudah difahami kepada pendengar.